A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera, dan ada yang sedang memandu nak pergi bekerja. Dalam kita bekerja, kita cari rezeki, kita cari nafkah untuk ahli keluarga. Jadi pada hari ini kita nak kupas satu topik yang cukup menarik dalam bab ibadah, iaitu kerja, ibadah dan amanah. Awal ke lambat kita masuk kerja hari ini? Jadi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita nak cerita tentang kerja Ustaz. Yeah. Ustaz dengan TV3, bekerja di TV3. Yeah. Berapa tahun pengalaman Ustaz? Alhamdulillah di TV3 sendiri menjadi tetamu dalam program-program agama di TV3 ni dah 24 tahun. 24 tahun. Bermula 1998 dalam rancangan Halaqah. Maafkan saya, bermula dengan rancangan Al-Kulliyah. Macam saya Ustaz, yang saya ingat sangat Ustaz, sebelum saya pergi ke sekolah rendah waktu tu, saya ingat sangat rancangan motivasi pagi. Betul Ustaz? Betul. Itu menandakan jarak umur antara Dai Aiman dengan saya ni agak jauh lah. Agak jauh. Tapi paling kurangnya sudah berkenalan lama lah. Masya Allah. Kerana kita dah berinteraksi walaupun secara maya ketika itu. Macam saya dah kenal Ustaz lebih 20 tahun lah. Betul. Tapi Ustaz baru kenal saya. Betul. Beberapa tahun ini. Alhamdulillah. Mungkin ada tips-tips yang akan Ustaz kongsikan dalam bekerja 24 tahun, masih lagi orang kata dipanggil ataupun masih lagi diperlukan oleh masyarakat. Mungkin ada tips-tips bekerja dengan amanah supaya apa? Supaya disenangi oleh semua orang. Baik, Ustaz, hari ini topik kita kerja, ibadah dan amanah. Kepada para penonton yang mungkin ada kekeliruan, ada nak tanya soalan, boleh call kita di talian 1-800-881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut saya, kita nak tanya satu soalan. Apakah sebenarnya tujuan kita sebagai hamba Allah keluar bekerja? Sebab kalau kita tengok Ustaz, kita sebagai hamba Allah, ibadah cukuplah. Buat apa nak kerja? Nanti rezeki turun daripada langit. Apa tujuan sebenarnya kita sebagai hamba Allah bekerja? Silakan Ustaz. Ya, kalau kita berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa tujuan asas penciptaan kita sebagai manusia, bahkan jin itu sendiri? Itu jelas apa yang disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya ialah untuk mengabdikan diri kepada aku, beribadah kepada aku. Jadi perkataan ibadah itu sendiri satu perkataan ataupun satu lafaz yang umum, al-ibadah. Dari sudut bahasa, al-ibadah itu maksudnya at-tadhallul wal khudu'. Maksudnya kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita kepada siapa? Pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian ulama memberi satu penafsiran tentang mengapa kita berada di dunia ini. Saya berada di dunia, Aiman berada di dunia, dan juga penonton yang bersama kita pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz ni, kenapa kita berada di dunia? Mereka menyebut ada 3 sebab. Yang pertama ialah li'ibadati, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umum. Apa sahaja bentuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada kata-kata, perbuatan, apa sahaja, itu secara umumnya disebut sebagai ibadah. Yang kedua ialah untuk kita menjadi khalifah, li khilafati, untuk kita menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi, kami menjadikan kamu di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Maksudnya kita ini khalifah ni maksudnya ialah pengganti. Maksud perkataan pengganti di sini ialah untuk kita mengganti perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Yang ketiga ialah li'imaratil ardi,
untuk kita imarahkan bumi ini. Maknanya makmurkan bumi ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita bekerja, kita berusaha. Jadi ada 3 perkara di situ dai. Yang pertama ibadah. Jadi pekerjaan itu ibadah. Yang kedua khilafah. Jadi antara tugas khalifah itu ialah bekerja. Dan yang ketiga ialah makmurkan bumi. Dan maksud makmurkan bumi ini juga antaranya ialah bekerja, berusaha. Artinya apa sahaja perkara-perkara yang kita buat, pekerjaan yang kita buat itu, kalau nawaitunya betul, caranya betul, itu disebut sebagai satu bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran sendiri kita faham bahawa Al-Quran ini satu kitab petunjuk, hidayah kepada kita, panduan kepada kita. Namun banyak sekali ayat yang meminta, yang menggesa kepada kita supaya kita bertebaran di atas muka bumi mencari rezeki. Contohnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila kamu selesai saja daripada solat Jumaat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk kamu mencari kelebihan ataupun rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ketika kita menunaikan solat Jumaat, itu tanda kita melakukan amal fardu. Betul, tepat sekali pengabdian diri kita secara khususi. Tapi jangan lupa, bila selesai saja daripada ibadah solat, fantashiru. Jadi para ahli tafsir kita kata fantashiru ni maksudnya, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, bersegera. Dia tak boleh hari Jumaat relax lah, tak boleh. Fantashiru, kena bergerak cepat untuk kita mencari anugerah ataupun kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara ayat yang sangat jelas menggambarkan kepada kita bahawa mencari rezeki, bekerja, berusaha itu sebahagian daripada ibadah, sebahagian daripada tuntutan agama yang jelas. Cuma hari ini mungkin di antara perkara yang akan kita bincangkan ialah supaya pekerjaan kita yang kita buat itu jadi ibadah. Kerana kalau mungkin caranya tak betul, pelaksanaannya tak betul, niatnya tak betul, ia tidak menjadi ibadah. Jangan kata pekerjaan biasa ni saja, bahkan kalau solat pun, kalau nawaitu dia, pelaksanaan dia tak betul, Allah Ta'ala tak terima. Sedekah pun nampak duit habis banyak, belanja untuk jalan Allah. Tapi kalau tak kena caranya, walaupun nampak itu satu ibadah yang jelas, infakkan sebahagian daripada harta, tapi kalau tak betul caranya, niatnya, pelaksanaannya, ia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting kepada kita ialah apa saja perbuatan yang kita buat, pekerjaan yang kita buat, ia adalah sebagai satu bentuk ibadah yang Allah Ta'ala terima. Dan perkara tersebut, pekerjaan tersebut, walaupun nampak biasa-biasa, dia jadi bekal kita da'i ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi Ustaz sebut pekerjaan kita, tak kira lah abang bawa lori ke, bawa teksi ke, engineer ke, doktor ke, apa saja ibadah, apa saja pekerjaan boleh dikira ibadah. Tapi bagaimana pekerjaan tersebut boleh menjadi satu ibadah, dan ciri-ciri pekerjaan yang dianggap ibadah tu sendiri, Ustaz? Baik, pekerjaan yang diletakkan ataupun dinilai sebagai ibadah itu ada beberapa perkara lah. Yang pertama yang pasti sekali ialah pekerjaan itu dia tak boleh melanggar syariah, melanggar syarak. Kita tak boleh dakwa ini pekerjaan yang tak baik. Maksudnya kita terlibat dengan industri yang haram, arak ke, judi ke, apa sahaja bentuk yang haram. Kemudian kita tak boleh dakwa saya buat tu ibadah, nak cari rezeki keluarga saya, anak saya. Tak boleh. Kenapa? Sebab pekerjaan itu sendiri ataupun perbuatan itu sendiri adalah bentuk penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak kata sesuatu
bentuk pendharkaan kepada Allah itu sebagai ibadah. Jadi yang pertama, jangan sekali-kali pekerjaan itu bercanggah dengan syariat. Jadi di sini pentingnya kita memastikan pekerjaan kita itu pekerjaan yang halal, yang Allah Subhanahu wa taala redha. Jadi daripada awal lagi kita kena pilih pekerjaan yang halal. Jangan sekali-kali tak apa, kita ambil yang haram ni dulu. Nanti ada yang haram dulu, nanti kalau ada yang sesuai yang halal, kita ambil yang halal pula. Kita tak boleh remehkan begitu, sebab kita tak tahu waktu kita bekerja 1 bulan 2 bulan itu sudah menjadi, kita kata, darah daging kita. Kita makan, kita minum, kita bagi nafkah kepada keluarga kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Pastikan pekerjaan itu tidak bercanggah dengan syariat. Yang kedua ialah nawaitu kita. Apa tujuan, apa matlamat daripada pekerjaan tersebut? Apa niat kita bekerja? Walaupun sebahagian ulama kita menyebut, dia kata niat tu kalau kita buat secara kita cari pekerjaan yang betul, dia kira niat tu sekali lah. Tapi bagi saya berpegang juga kepada pandangan yang menyebut supaya kita kena ikhlaskan pekerjaan itu. Sebab bila kita ikhlaskan pekerjaan itu, dia dalam pekerjaan ini dia akan ada cabaran. Dia akan ada cabaran. Kerjalah di mana pun, kerja sendiri ke, kerja dengan syarikat ke, kerja dengan kerajaan ke, akan ada cabaran. Mustahil kalau kita bekerja satu tempat tak ada cabaran. Saya dah jumpa tempat ni tak ada cabaran langsung lah. Maknanya kalau begitu itu tak betul. Pasti akan ada cabaran-cabaran di mana tempat kita bekerja. Cabaran budaya bekerja itu sendiri, cabaran dengan klien kita, cabaran dengan ketua kita, cabaran dengan kaki tangan kita, cabaran untuk capai target dan sebagainya. Jadi sebut cabaran ni, di mana pun kita berada akan ada cabaran. Sebab itu kalau kita berhenti satu tempat pun kalau kita nak tutup pintu ataupun daun pintu, tutup perlahan sikit lah. Tak payah tutup kuat. Sebab apa? Sebab tak mustahil suatu hari nanti mungkin kita datang bekerja di situ lagi. Atau mungkin kita akan bekerja sama dengan orang-orang yang pernah kita bekerja. Tak mustahil. Dunia ni bulat. Dia mungkin boleh bertemu balik. Jadi tak suka ataupun kita kecewa, tutup pintu itu perlahan-lahan. Yang tutup dengan kuat. Kerana tak mustahil, mungkin kita akan bertemu dengan ketua kita, dengan kaki tangan kita, dengan kawan-kawan kita sekali lagi, ataupun di tempat yang lain. Jadi ini perkara-perkara yang saya fikir yang perlu ada kepada kita, dan ada lagi beberapa perkara lain yang berkaitan dengan untuk menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. InsyaAllah saya akan terangkan nanti. InsyaAllah barulah kehidupan kita akan lebih berkat bila mana harta yang kita dapat itu harta yang halal lagi bersih. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Al-Fatih Ustaz. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang. Oh, bersabarlah. Kembali dan tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan kita pada hari ini, ibadah, kerja, ibadah dan amanah. Baik, kita nak tanya satu soalan kepada Al-Fatih Ustaz. Bagaimana sifat-sifat yang perlu ada pada diri seseorang pekerja, tak kira lah jual sayur ke, bawa bas ke dan sebagainya, apa perlu yang ada pada dirinya supaya pekerjaan mereka tu dinilai sebagai ibadah? Silakan Ustaz. Baik, kerja itu seperti yang kita sebutkan tadi, nawaitu kita kena betul lah. Contohnya apa pun pekerjaan kita, pastinya antaranya untuk menyara hidup kita. Ya, betul. Sebab agama melarang kepada kita meminta-minta dengan orang. Bahkan dalam satu hadis, Nabi gambarkan lebih baik kita pergi ke Gunung Ganang untuk mengumpul kayu api dan kita pikul
kayu api itu untuk kita jual daripada kita meminta-minta. Gambarannya kayu api berapalah sangat dapat duit. Tapi mesti ada usaha, mesti ada ikhtiar. Kan itu mesti pastikan nawaitu kita, niat kita itu betul. Sebab itu seorang ulama yang terkenal bernama Abdullah Ibnul Mubarak, dia sebut begini. Dia kata rubba amalin saghirin tukabbiruhu au tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak pekerjaan yang nampak kecil, nampak biasa, tapi yang membesarkan pekerjaan itu ialah kerana niat. Nawaitu dia betul. Dan dia kata rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan yang nampak hebat, kerja nampak hebat, tusaghiruhu niyyah, tapi niat dia yang mengecilkan pekerjaan tersebut. Jadi betul-betul kita pastikan nawaitu kita itu tepat. Yang kedua, jangan sekali-kali kerana pekerjaan rasmi ni melalaikan kita daripada mengingati Allah. Biasanya kita sebut ni solat lah. Kadang-kadang berlaku juga. Kenapa tak solat? Ataupun lewat solat tu sampai patut Zuhur tu dekat asar baru solat. Kenapa? Meeting, Ustaz. Kerana meeting, kerana mesyuarat. Justru itu kita yang buat meeting ni kita yang buat. Betul tak? Kita yang tentukan. Jadi jangan sekali-kali sampai melanggar waktu solat ataupun sampai hampir habis waktu. Kita yang buat meeting tu. Bukanlah daripada luar negara buat meeting. Kita yang buat meeting, kita yang tentukan. Memanglah banyak agenda begini agenda. Tapi adakah agenda kita dengan Tuhan tak penting? Agenda solat itu tak penting. Boleh buat mesyuarat, tapi mesyuarat itu mesti dibentuk dengan baik. Banyak berlaku mesyuarat di jabatan ataupun di syarikat ni, sebenarnya keperluan mesyuarat itu hanya 30 minit. Tapi sampai jadi 1 jam, 2 jam. Sebab pengusi sendiri yang pengusikan mesyuarat itu cerita tentang cucu cicit dia ni setengah jam dari situ mukadimah. Itu maknanya satu mesyuarat yang tidak berkesan. Jadi harus diurus mesyuarat itu dengan sebaik mungkin. Jadi kita nak supaya jangan sekali-kali pekerjaan itu melalaikan kita daripada zikrullah, antaranya ialah solat. Yang ketiga ialah kita lakukan pekerjaan itu dengan sesempurna mungkin, tak nak buat lebih kurang. Pernah berlaku, Anas bin Malik menceritakan di zaman Nabi, satu hari Nabi masuk ke masjid, Nabi tengok di dinding masjid itu ada kesang ludah. Jadi Nabi tak marah, tapi orang faham sebab muka Nabi kemerahan. Maknanya Nabi menahan kemarahan. Sebab itu satu cara yang tak baiklah. Ludah sampai ke dinding. Dalam keadaan Nabi menahan kemarahan itu, datang seorang wanita Ansar. Kemudian wanita Ansar ni pergi dekat dinding tersebut, dihilangkan kotoran tersebut, ludah tersebut. Tapi dia bukan sekadar hilangkan kotoran tu. Dia calikkan dengan wangian pula. Apa kata Nabi? Komen Nabi. Nabi kata, ma ahsana hadha. Ma ahsana hadha. Alangkah baiknya pekerjaan ini. Cara yang dibuat oleh wanita Ansar itu sangat baik. Kerana kalau ikut kerja biasa, hilangkan kotoran je lah. Tak payahlah calik-calik wangian. Itu tambahan. Maksudnya, wanita Ansar ni menunjukkan kepada kita satu contoh, buat pekerjaan ni biar betul-betul sempurna. Biar bagi lebih. Bagi lebih. Apa masalahnya? Apa masalahnya kalau lebih sikit? Berlaku kadang-kadang orang, dia balik pukul 5. Dia pukul 4.45 dah ready dah. Allahu Akbar. Terasa saya, Ustaz? Terasa. Alhamdulillah. Saya pun terasa juga. Maksudnya Na'i, sebenarnya apa masalahnya kalau kita balik pukul 5 suku? Bukanlah saya sebut ni nak menggalakkan orang sampai lewat balik rumah dan sebagainya, tapi maksud saya di sini, kita jangan berkira sebagaimana majikan kita tidak berkira. Ya, kadang-kadang ada juga benda-benda peribadi kita buat ambil masa 10-15 minit. So bukanlah istilah kita nak kata qada, bukan hak qada ni, tapi nak menggambarkan supaya kita buat itu biar kita jangan berkira. Jangan berkira, kita buat pekerjaan kita sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Seperti mana
saya sebutkan tadi, wanita Ansar tadi melakukan pekerjaan, ditunjukkan kepada kita dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Itu satu contoh yang disebut oleh hadis riwayat daripada Anas bin Malik, nak menggambarkan kepada kita buat kerja tu, buat kerja yang terbaik, insyaAllah. Ni contoh yang terbaik lah. Perlu kita lihat, kita buat kerja biar lebih lah. Tak perlu kita nak menunjukkan orang, nak nampak hebat dan sebagainya. Baik Ustaz, bila sebut tentang hal ini, kisah tadi, sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Boleh kita raihkan Ustaz? Boleh, Facebook silakan. bersama dengan Syahiralia Muhammad. Apakah adab-adab yang perlu kita amalkan bagi memastikan setiap pekerjaan yang kita lakukan membuahkan rezeki yang halal serta berkat? Silakan Ustaz. Baik, bila kita nak keberkatan dalam rezeki ini, supaya rezeki kita ni rezeki yang berkat, kita selalu sebut rezeki yang berkat, rezeki yang berkat. Perkataan berkat itu sendiri menggambarkan dawamul khair wa dawamul khair, kebaikan yang berterusan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita nak rezeki yang berkat. Jadi rezeki yang berkat ni, pekerjaan itu sendiri mesti halal. Tak mungkin keberkatan itu datang daripada benda-benda yang haram. Yang kedua, bila kita bekerja ni, jangan ada unsur penindasan. Ataupun mungkin bahasa saya boleh gunakan lain, melakukan kezaliman. Kita mungkin sebagai ketua yang boleh membuat arahan dan sebagainya, jangan sekali-kali kerana sedikit kuasa kita itu, kita menzalimi pekerja kita. Kita menindas pekerja kita. Kerana bila kita menindas ini, dia akan hilang keberkatan. Maknanya keberkatan itu datang dengan keadilan. Bila kita buat dengan cara yang betul, baru datang keberkatan tadi. Dan yang seterusnya ialah yang Da'i Aiman sebutkan tadi, untuk dapat keberkatan tu kita kena menjaga waktu ataupun mengurus masa dengan baik. Mungkin orang kata yang pentingnya ialah kita selesaikan pekerjaan. Tetapi kadang-kadang pekerjaan itu kita boleh selesaikan dalam masa setengah jam. Sebab ini amanah, dalam setengah jam boleh selesaikan. Tapi kita tangguh. Mungkin tak jadi setengah jam, mungkin jadi 1 hari. Mungkin jadi 2 hari. Sebab, pasal apa? Sebab kita meremehkan, bagi kita yang penting selesai. 1 jam ke, setengah jam ke, tak apa. Tapi bagi nilai agama, pekerjaan itu mesti dibuat secara cemerlang. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai seseorang hamba itu bila dia membuat satu pekerjaan, dia buat secara itqan, secara yang terbaik. Fokus. Maknanya betul. Bila kita fokus ni, sekejap je kita boleh siap. Betul, Ustaz. Ni sahabat betul. kita ada nak bertanya soalan kepada Ustaz. Kita bersama dengan Mamu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naim dan Ustaz dan kru-kru semua mau doa selamatlah daripada dunia sampai akhirat. Mau doa kat semua orang. Amin. Silakan Mamu. Ya Rabbal Alamin. Mamunya soalan, Mamu jadi bos. Okey. Bos tempat kerja lah. Bos. Ibarat sajalah. Bukan Mamu betul bos. Mamu pun kuli juga. Tapi ibarat Mamu jadi bos. So ada bawah tangan Mamu ada 5 orang kerja dekat Mamu. Tapi Mamu saja semayang. 5 orang lagi Mamu tak lepas semayang. Mamu waktu Mamu ya semayang. Lagu mana keadaan Mamu ni? Adakah Mamu nak tanggung dosa yang 5 orang tu? Lagu mana Mamu nak buat? Kata Mamu yang buatan Mamu atau salah ke tak? Yang tu soalan Mamu. Doa-doa kat Mamu bagi Mamu tetapkan iman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majikan-majikan kat luar tu dengar sini. Silakan Ustaz. Baik, tugas kita sebagai majikan ialah untuk kita bagi kesedaran. Saya sebut kesedaran. Bukan kita peringkat kita mewajibkan ataupun kita setiap masa duk intip dia. Semayang belum? Semayang. Itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Kerja kita ialah memberi kesedaran. Maksudnya perkara-perkara wajib itu
kita hanya, kalau dalam bahasa dakwahnya, kita menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maksudnya dengan hikmah. Dan contoh yang terbaik daripada kita itu sendiri, itu dakwah yang terbaik. Kita sebagai majikan, kita jaga solat kita. Jadi kaki tangan kita melihat kita hari-hari. Itu sebenarnya dakwah yang terbaik. Ataupun ajak waktu 3 jam kita solat dan sebagainya. Jadi kita punya jangan standard kita ni, kita tak boleh samakan dengan standard orang lain. Saya sebut begini bukan nak meremeh-remehkan. Ya, Ustaz. Tapi kita jangan buat sesuatu di luar kemampuan kita. Maksudnya kita sampaikan dakwah syarikat ni memerlukan, kita kata pekerja yang cemerlang. Cemerlang ni bukan bagus kerja saja, tapi cemerlang itu hubungan kita dengan Allah. Buat pesan begitu daripada masa ke semasa. Tapi untuk intake, untuk pastikan, tanya, itu bukan pekerjaan, itu bukan tugas kita. Satu. Baik. Adakah kita menanggung kalau staf kita, kaki tangan kita tak solat? Bukan. Itu bukan tugas, sebab setiap orang itu ditaklifkan untuk diri mereka. Kita tak tanggung dosa dia dan kita tak tanggung pahala dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang majikan ni dia solat duha. Kemudian dia nak wajibkan solat duha itu kepada kaki tangan dia. Dari sudut agama macam mana? Tidak menjadi satu keperluan. Sebab itu ibadah peribadi kita, sunat. Dah kita sesuai, kita mampu, kita buat. Tapi untuk kita wajibkan, mesti wajib solat duha setiap hari. Bagi saya itu bukan satu yang perlu kita buat. Itu sebab standard manusia ni tak sama. Satu lagi, kadang-kadang kaki tangan ni dia datang daripada pelbagai latar belakang. Dia bukan semua dapat pendidikan daripada awal, ibu ayah yang jaga solat apa semua. Tak semua datang daripada keluarga itu. Ada yang datang daripada keluarga yang kita kata yang terumbang-ambing, ada masalah keluarga. Jadi akhirnya tanggungjawab kita sebagai majikan itu sebenarnya beri pendidikan, dakwah. Sikit-sikit, lama-lama insya-Allah akan berlaku perubahan. Dan perubahan daripada manusia ni tak boleh perubahan yang drastik. Kenapa tak boleh? Pertama, manusia tak boleh berubah secara drastik, satu. Yang kedua, kalau drastik, kalau diubah balik, dia akan patah balik macam lama. Dan dia susah nak balik kembali. Justru itu dakwah ni dia satu bentuk yang konsisten. Dan bagi saya, majikan atau bersyarikat sebenarnya ruang dakwah itu cukup besar. Bukan bila kita sebut ruang dakwah ni mesti penceramah apa semua sekali. Bukan. Ceramah di masjid, ceramah mesti ada kuliah duha di syarikat. Itu sebagainya lah. Ada imam pun boleh pergi. Itu tak ada masalah. Cuma saya nak sebut di sini dari sudut kesedaran kepada kaki tangan itu kita kena buat secara perlahan-lahan. Sebab hidayah Allah itu akan sampai pada waktu dan masanya, insya-Allah. Kalau kita dapatlah majikan macam ni kan seronok. Ada diterapkan unsur-unsur agama di syarikat. Sebagainya kita nak kupas selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kebajikan pekerja perlu diutamakan kerana pekerja adalah nadi kepada sesebuah syarikat. Tapi Ustaz, ada sesetengah majikan ni dia mungkin tak apalah, kita buat kontrak je. Kontrak setahun, kalau agak-agak tak nak pakai, buang je. Kalau dia buat secara tetap, nak kena bayar EPF lagi lah, apa semua benefit syarikat dan sebagainya. Baik, sekarang ni kita nak cerita tentang kontrak. Sebelum kita nak bekerja tu, tolong sign kontrak ni sikit. Okey, baik. Jadi bila ada kontrak ni, maknanya kita memegang satu tanggungjawab ataupun amanah sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang majikan. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang kontrak ni, Ustaz. Baik. Kontrak ini ialah satu perjanjian, satu akad kita. Kita kalau perkahwinan pun kita sebut kontrak kan, pernikahan itu sendiri. Jadi dalam pekerjaan dia ada kontrak, dia ada lapu diri, dia ada perjanjian di antara majikan dan juga pekerja. Jadi majikan itu sendiri kena melaksanakan kontrak tersebut. Yang kedua,
pekerja itu sendiri kena laksanakan kontrak tersebut. Dan perkara yang penting ialah dalam kontrak ini memberi benefit ataupun memberi kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Jadi perjanjian itu mesti seimbang, mesti adil. Yang ke peringkat sampai ke peringkat menzalimi salah satu antara satu sama lain. Jadi berdasarkan apa yang disebut oleh Da'i Aiman tadi, adakah mesti pekerjaan itu dalam bentuk yang tetap ataupun bentuk dalam kontrak? Itu sebenarnya majikan yang lebih mengetahui keperluan pekerjaan. Kadang-kadang berlaku ialah pekerjaan itu memang tak perlu masa yang lama, Da'i Aiman. Perlukan setahun. Jadi dari sudut syarikat tak perlu sampai hire orang tu sampai 3 tahun. Jadi keperluannya setahun sahaja. So tak ada masalah bagi saya, tak ada masalah. Cuma jika ada pos itu boleh ditetapkan. Tapi kerana faktor-faktor tadi, sebab niat ni kita tak tahu lah, tapi niat dia dengan Allah lah. Niat dia sebab dia tak nak ada komitmen, dia tak nak bagi hak yang sesuai. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang boleh kita sebut di sini ialah kontrak itu sesuatu yang perlu dihormati. Saya bercakap dengan Da'i Aiman tadi ketika kita berehat tadi, ada setengah majikan ni dia memberi penekanan kepada kaki tangan dia bekerja. Kerja ini ibadah, kerja betul-betul, kerja sungguh-sungguh. Bagus seruan dia tu. Tapi kamu sendiri sebagai majikan pun kamu kena laksanakan tugas kamu. Ketika kamu meminta kaki tangan kamu supaya bekerja bersungguh-sungguh, adakah kamu bayar EPF dia, sokso dia sebaik mungkin? Itu persoalan juga. Sebab kadang-kadang, tapi tak banyaklah, majikan tu dia duduk suruh kaki tangan dia, tapi dia sendiri tak laksanakan hak yang sepatutnya diberikan kepada pekerja. Bagi saya, kembali kepada kita punya kontrak tadi, kontrak itu satu perjanjian yang bertulis pastinya yang perlu dihormati antara satu sama lain. Dan kontrak itu juga sebenarnya janji. Kalau kita langgar kontrak itu, maknanya kita langgar janji kita. Langgar janji ini satu kesalahan yang besar dari sudut agama. Bahkan disebut di antara bentuk nifak itu sendiri, ayatul munafik itu sendiri, bila dia berjanji, dia mungkiri janji dia. Dia tak tunaikan janji dia. Jadi justru itulah kita orang-orang Islam ni, orang beriman ni, bila memahami konsep ini sebaik mungkin, insya-Allah kita akan buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita jaga kebajikan pekerja, kita bagi PF so kemudian kita bagi bonus pula Ustaz, saya rasa pekerja pun rasa seronok nak bekerja. Hari-hari nak datang awal bekerja, betul Ustaz Betul. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ada satu soalan Ustaz, Kak Ju Zabidi. Kenapa terdapat sesetengah pekerja yang memandang remeh mengenai kerja, bekerja sambil lewa, curi tulang, menggunakan peralatan pejabat untuk kepentingan peribadi dan solat pada waktu kerja, sedangkan masa yang diperuntukkan untuk solat diisi dengan berbual kosong? Silakan Ustaz. Pekerjaan ini sesuatu yang tak boleh dipisahkan daripada ibadah seperti yang kita sebut di awal tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu ayat dalam Al-Quran, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu semua bekerja. Bekerjalah. Kerana Allah melihat amalan kamu dan juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Jadi pekerjaan kita itu disaksikan. Kemudian Allah Ta'ala beri peringatan yang penting di sini, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib dan juga syahadah, dan Allah Ta'ala akan cerita apa yang pernah kamu buat. Maksudnya dari sudut apa sahaja pekerjaan yang kita buat di dunia ini akan didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita berhenti sejenak, kita berfikir maksudnya apa yang kita buat ni akan didedahkan suatu hari nanti. Kalau kita tipu ke, kita buat benda pecah amanah ke, kita rasuah ke, mungkin wallahualam, mungkin di dunia kita kerana kelicikan kita dan sebagainya mungkin tak kena, orang tak tahu pun, SPRM tak tahu pun. Tapi belum lepas ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat perkara tersebut.
Yang kedua ialah soal apa yang kita sebut keberkatan itu sendiri. Keberkatan itu sendiri. Kita nak hidup ni hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, mendapat pembalasan yang baik. Dan sudah tentu hayatan thayyibah ini boleh dicapai bila kita dapat bekerja dengan amanah, dengan tekun yang kita sebut tadi, dengan ikhlas, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada pemikiran begitu, insya-Allah kita akan dapat buat pekerjaan itu sebaik mungkin. Sebab kita dah sebut tadi soal keberkatan ni kita tak nampak. Kita tak nampak. Kadang-kadang A dengan B gaji sama. 3,000 yang ni pun 3,000. Sama je gaji. Tapi kenapa A alhamdulillah sentiasa cukup, B tidak cukup? Kita pun kata mungkin kerana B ni berbelanja boros dan sebagainya. Jadi sifat boros ataupun berbelanja bukan pada tempatnya itu tanda hilangnya keberkatan. Tanda hilangnya keberkatan. Sebab kalau dari sudut rezeki itu sendiri, ada rezeki yang disebut sebagai rezeki yang positif. Rezeki yang positif ni Dai Aiman, rezeki yang masuk dalam kita punya pendapatan kita. Gaji naik, allowance dan sebagainya. Itu kita panggil, kalau istilah kita sebut ni, gaji positif, rezeki yang positif. Yang kedua ialah rezeki negatif. Negatif ni rezeki yang bocor. Hilang tu, baiki tu, itu dan sebagainya. Sebab itu panduan yang dibuat oleh para ulama kita, kepentingan kepada kita untuk mengurus pendapatan kita sebaik mungkin dan pada masa yang sama pastikan pendapatan kita itu, rezeki kita itu benar-benar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sahabat kita Haji Tukinon nak bersama dengan Ustaz pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Naib. Saya nak Ustaz ya. Ya. Okey, silakan Tuan Haji. Baik, persoalannya gini Ustaz. Ya. Dengan majikan lah Ustaz. Ini bukan majikan kerajaan. Macam contohlah Ustaz ya. Masjid. Dia kata, kau bekerja kerana Allah Ta'ala. Tak payahlah dapat tahun atau gaji. Contohnya, Bilal Ustaz. Bilal tambahan. Dia kata, aku azan apa ini kerana Allah Ta'ala. Jadi aku tak payah dapat gaji. Adakah benda-benda yang macam ni dibolehkan dalam Islam ke tidak Ustaz? Sebab apa? Dia kata kerja kerana Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala ni tak payah gaji lah. Macam dia dapat pahala. Minta pandangan Ustaz pagi ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja di masjid, tak payahlah gaji. Dah jadi AJK, jadi Bilal apa semua tu lillahi ta'ala je lah. Macam mana Ustaz? Boleh ke tidak kalau kita terima elam ataupun kita berikan elam kepada AJK-AJK seperti ni Ustaz? Sebab dia pun bekerja juga. Baik, wallahu alam, kita pun tak faham maksud soalan betul-betul Tuan Haji tadi. Tapi saya boleh buat beginilah. Ya, baik Ustaz. Saya katakan begini. Yang pertama ialah tidak mesti bila dapat gaji, dapat allowance itu, orang itu tidak ikhlas. Tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Sebab kita tidak tahu keperluan-keperluan orang lain. Keperluan-keperluan orang lain ni kita tak tahu, kita tak pasti. Dan biasanya ketetapan yang dibuat itu, sama ada masjid ataupun surau itu mesti mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam masing-masing. Jadi kita hormat apa saja keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam negeri, boleh bagi ke tak boleh bagi. Tapi yang pasti kalau dalam dia bukan tinggi pun. Dia bukan tinggi pun. Minta maaf, kadang-kadang orang yang betul-betul committed dengan tugas sebagai ahli jawatan kuasa ni, saya fikir dia ke hulu ke hilir ni, mungkin duit dia itu lebih banyak daripada apa yang dia dapat, mungkin RM50, RM100. Tapi poin yang saya nak sebut di sini, kita buat itu bukan kerana allowance tu. Bukan kerana duit itu. Sudah tentu kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang show ini pula, dia sendiri boleh tak ambil, tapi dia bagi kepada jawatan kuasa yang tertentu, yang mungkin faktor kewangan, latar belakang hidup dia dan sebagainya. Bagi kita yang paling penting ialah kita buat kerja apa pun, kita nak insya-Allah mungkin khidmat kita ini akan menjadi bekalan kita. Sebab kita tak tahu, Dai, apakah bentuk amalan kita di dunia yang betul-betul menjadi yang dapat membantu kepada kita. Ketika Nabi SAW
dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan tentang perkara-perkara baik dan juga perkara-perkara buruk yang dibuat oleh umatnya. Dan Nabi tengok di antara perkara yang baik yang dibuat oleh umat nampak biasa, tapi nilainya sangat tinggi. Apa dia tu? Imatatul adha anit tariq. Mengeluarkan sesuatu yang bahaya di jalan raya. Paku ada, kita keluarkan. Nampak kayu yang bahaya, kita keluarkan. Maksudnya, benda yang nampak kadang keluar tu tendang dengan kaki je. Betul tak? Simple sangat. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi. Itu satu. Yang kedua ialah kita buat itu semaksimal mungkin kemampuan yang ada kepada kita. Ada satu hadis tentang membunuh cicak. Nabi sebut dalam hadis tersebut, man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah wa fi thaniyati duna zalik wa fi thalithati duna zalik. Riwayat Muslim. Apa maksudnya? Nabi kata, siapa yang bunuh cicak dalam pukulan pertama ditulis sebanyak 100 kebaikan. Bunuh cicak yang ni pun bukanlah buat kerja hebat ni. Tapi kalau dia buat betul fokus, kali pertama dia akan dapat 100 kebaikan. Kalau kali kedua tak mati cicak tu, kedua buat lagi. Maknanya mungkin dia buat tu tak cekap lah. Pahala lagi kurang. Yang ketiga, pahala lagi kurang. Jadi orang yang syarah hadis ni dia kata, cuba tengok. Hadis ni bukan kita nak tengok hukum bunuh cicak tu, kita tengok sebaliknya. Maksudnya kalau buat pekerjaan yang remeh macam tu pun, bunuh cicak pun, kalau buat betul-betul, pahala dia tak sama dengan buat lebih kurang. Ya. Itu bunuh cicak, Iman. Belum lagi perkara yang besar. Oh, bukan lagi perkara yang besar, pentadbiran yang beri kebaikan pada ummah dan sebagainya. Benda simple macam tu, benda yang remeh macam tu pun ada nilai pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kalau kita bekerja, kita jadi pekerja bawahan, pasti kita ada cita-cita nak jadi bos. Dan bila dah jadi bos, senang kita nak arah sana sini. Tapi persoalannya, bagaimanakah jalan kita boleh naik untuk gantikan tempat bos tu? Jadi kita ada satu soalan yang cukup menarik Ustaz daripada sahabat kita, Sahziatul Siddiq. Bagaimana adab-adab antara pekerja bawahan dan pegawai tatkala pekerja bawahan mengambil kaedah kadang menjatuhkan orang atasan dengan fitnah agar mereka dapat kuasa naik pangkat, dan mereka mengamalkan sikap bodek membodek majikan agar mempercayai mereka. Boleh ke buat macam tu Ustaz? Baik. Sebenarnya ini di antara perkara-perkara yang biasa berlaku ketika kita berada di mana pun, di jabatan, di syarikat dan sebagainya. Politik office ni, politik pejabat ni di mana-mana, cuma ringan ataupun berat sesuatu isu yang berlaku. Yang pertama bagi saya, majikan, ketua, dia kena rasional. Dia kena rasional dan dia tidak boleh mendengar satu pihak sahaja dan terus percaya. Dan seorang ketua yang baik, dia tidak akan percaya bulat-bulat apa yang disampaikan kepadanya. Sebab kamu adalah ketua, kamu kena periksa dahulu, kamu ada cara, kamu ada sumber untuk memastikan maklumat yang diberi itu maklumat yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bodek-membodek ni sampai ke peringkat menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, membuat tuduhan-tuduhan yang palsu sehingga kawan itu jatuh dan sebagainya. Mungkin dari sudut dia berjaya buat dan mungkin orang itu jatuh, orang itu tak naik pangkat dan sebagainya, ataupun orang itu yang sepatutnya dinaikkan pangkat tiba-tiba tak naik. Secara zahirnya nampak berjaya. Tapi hidup ni, da'i, dia bukan sekadar hidup pekerjaan kita sahaja di pejabat ataupun di syarikat sahaja. Hidup kita ini ada kehidupan di luar.
Maksud saya di sini kita kembali kepada keberkatan tadi. Kalau kita melakukan penindasan, macam mana kita nak mendapat kebaikan? Ya, mungkin kita dapat pangkat tu, kita berjaya jatuhkan orang tu, tapi bagaimana dengan jaminan kehidupan kita? Ketenangan hati kita? Dan apa yang akan berlaku di luar nanti kehidupan kita? Banyak lagi perkara-perkara di luar kemampuan kita. Prinsipnya, jangan kita melakukan kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kegelapan kepada hari kiamat. Dan saya percaya pembalasan itu bukan sahaja di hari kiamat. Pembalasan itu juga di dunia ini lagi, cuma dia tak sedar, dia tak perasan. Hati tak tenang, hati tak gembira, banyak benda dia buat tak menjadi, kehidupan dia kucak-kacir, keluarga dia kucak-kacir. Dia tak fikir bahawa yang dia buat kejahatan itu Allah Ta'ala sedang menghukumnya di dunia ini lagi. Gaji naik, Ustaz? Gaji naik. Dan satu lagi, keberkatan itu daripada rizki yang halal. Cuba kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang halal yang kami berikan rezeki kepada kamu. Maksudnya, halal ni bukan di atas penindasan. Halal ni bukan di atas penipuan. Halal ni bukan di atas kenakan orang lain. Tapi halal ni benda yang kita buat yang bertepatan dengan syarak, dengan syariah. Dan kesan daripada rezeki yang halal ini, washkuru lillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu mengabdikan diri kepada Allah. Dan orang yang buat kerja secara betul, dia takbir dengan baik, dia tak jatuhkan orang ni, sebenarnya orang ini akan mendapat kasih sayang Allah pasti. Yang kedua, penghormatan sesama manusia. Kita bekerja ni pun, dia akan ada zaman, dia ada masa dia. Paling kurang, kadang-kadang tak sampai pencen pun Allah Ta'ala ambil kita. Mati tak seseorang hamba tu. Tak boleh buat apa dah. Ataupun, dia kuasa macam mana pun sampai peringkat umur 60 tahun berhentilah. Betul tak? Betul. 60 tahun berhenti. Mungkin dia hidup sampai 70, sampai 80 tahun, 20 tahun lagi. Jadi kalau orang dulu, orang hormat dia kerana takut dia ada kuasa. Tapi kalau dia hilang kuasa, dia dah tak jadi ketua lagi, apa yang akan berlaku, Iman? Bukanlah kita nak, mungkin staff tu sampai ludah pada dia sebab kejahatan yang dia buat, tapi tak baiklah ludah orang. Tapi nak ceritanya, masa tu dia nak pergi pasar malam pun tak ada orang layan pun dia. Padahal dulu pangkat luar biasa. Jadi manusia ni dia kena beringat. Kita buat sesuatu perkara ni kita beringat. Ya, sekarang aku ada kuasa, betul aku boleh buat begitu, boleh buat begini. Tapi sampai bila? Allah Ta'ala ni maha adil. Allah Ta'ala tak pernah tidur. Setiap yang manusia buat ini, Allah Ta'ala saksikan. Tapi saya ada dengar, Ustaz, siapa yang tidak menghormati, dia tidak akan dihormati, Ustaz. Sebagai seorang majikan, dia pun perlu hormat kepada staf dia juga, Ustaz, kan? Betul. Ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayangi. Ini sifat hadis Nabi SAW. Kita kalau nak orang hormat pada kita, kita kena hormat pada orang. Dan hormat itu sendiri kena beri keadilan dia, hak dia. Hak dia. Hormat ni bukan benda boleh dibuat-buat, betul tak? Kadang manusia ni ramai dia berpura-pura. Hormat tu sebab orang tu ada kuasa, ada pangkat, boleh naikkan pangkat dia, turunkan pangkat dia. Dia punya hormat. Betul? Tapi sampai masa, sampai ketika benda tu akan hilang. Jadi paling penting di sini ialah kita kena letakkan sentiasa apa sahaja yang kau buat ni, nawaitu aku kerana Allah. Dan bila sebut nawaitu, niat tu kerana Allah, banyak benda-benda yang kita kena isi supaya perbuatan kita itu sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat. Kita tak boleh kata kerja ibadah, tapi kita curi tulang, betul tak? Kerja ibadah, ambil komisen. Aduh. Betul tak? Ambil duit buah meja, duit kopi dan sebagainya. Ibadah, tak boleh. Dan benda-benda macam tu, itu kesalahan. Sehingga ada Az-Zahabi sebagai contoh, menyebut bahawa rasuah ni, dia antara dosa besar. Bukan dosa yang mudah-mudah, yang simple-simple, tapi satu dosa besar. Sebab apa? Kerana rasuah itu, pertama, duit tu duit haram lah.
Yang kedua, orang yang patut dapat hak projek ke dan sebagainya tak dapat kerana rasuah tersebut. Dan kadang-kadang kerana rasuah ni dibayar pada dia, jadi projek yang nak dia buat tu dikurangkan sikit. Nilai kualiti pun jadi rendah. Ini perkara-perkara yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, kata ini merupakan minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Duit tepi lah Ustaz. Ni duit tepi ni. Tapi yalah, mungkin kita dah terjebak dengan benda ni Ustaz. Sahabat kita Rohaya Arifin, dia nak tanya satu soalan. Namun kerja ibadah amanah saling berkait rapat. Hanya orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah sahaja yang akan ada sikap sebegini. Namun bagaimana pula yang pecah amanah, sengaja melupakan tentang ibadah dalam pekerjaannya? Bukankah itu hasilnya sudah dikira haram? Apa yang perlu dibuat jika dia sudah terjebak? Mohon pencerahan Ustaz. Macam mana dia nak buat? Dia nak keluar pada syarikat tu ke, ataupun dia nak kena berhenti daripada buat benda-benda tu Ustaz? Baik, Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubat. Cuma bila kita sebut kesalahan ni, dia ada dua lah. Pertama, kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kesalahan kita sesama manusia. Kesalahan dengan Allah itu jelaslah dengan taubat kita, dengan istighfar kita, permohonan kita, penyesalan kita, dan diikuti dengan perkara-perkara baik, amal-amal yang baik. InsyaAllah itu akan dapat menghilangkan dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau dari sudut mengambil hak orang lain, itu mesti dipulangkan. Ada kita ambil 100,000 daripada syarikat, ini kita buat contoh syarikat lah. Adakah kita tak payah pulangkan? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ampunlah saya punya dosa 100,000 tu halal. Tak boleh, sebab itu hak orang lain, bukan hak kita. Itu hak mungkin ketua kita, hak staf yang lain, duit tersebut yang kita selewengkan. Jadi itu disebut sebagai pengkhianatan. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Ar-Rasul, jangan kamu khianati amanah sesama kamu. Bekerjalah di antaranya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala nak sebut di sini, orang khianat ni, orang rasuah ni, orang menyeleweng harta ni, dia bukan tak tahu pun. Dia tahu. Dia buat dalam keadaan tahu. Tapi kenapa? Sebab dunia sudah memiliki dirinya. Nak hidup dengan gaya yang mewah, nak pakai kereta yang mewah, nak duduk di rumah yang selesa, nak pakai pakaian yang hebat, nak pakai aksesori yang hebat. Jadi semua itu dia habuan dunia yang difikirkan sehingga ke peringkat dia terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan kadang-kadang buat ni dia kata, alah bukan rasuah pun. Bukan ni. Ini apa nak kata duit tadi? Hadiah Ustaz. Hadiah. Sebuah hadiah ni pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pernah tulis kepada semua gubernur dia. Sayyidina Umar kata begini, la taqbalul hadiyata fa innaha rishwatun. Kata Sayyidina Umar, tulis surat dia kepada semua gubernur dia, jangan kamu terima hadiah yang dikatakan hadiah tadi, sebab itu merupakan rasuah. Itu merupakan bentuk rasuah. Hati-hati. Bunyi je hadiah, tapi rupanya rasuah. Baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3. Para penonton nak dengar lagi kupasan daripada Al-Fatih Ustaz, terus setia bersama dengan kami. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita pada hari ini dalam bab ibadah, kerja,
ibadah dan juga amanah. Dan kita nak ucapkan terima kasih Ustaz kepada para penonton kita pada hari ini. Mungkin mereka ni ada yang bekerja di rumah, work from home. Work from home. Dan mungkin tengah menonton kita di office dan sebagainya. Tapi itulah Ustaz, kerja kat rumah ni susah juga tu. Nak disiplinkan diri. Mungkin ada nasihat pada Ustaz lah. Maklumlah kerja kat rumah ni macam-macam kerja kita nak buat sekejap sidai kain, sekejap ni. Bagaimana kita nak amanah dengan kerja-kerja work from home Ustaz? Hari ni kita banyak berlaku kita kerja daripada rumah. Dipanggil work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah. BDR, bekerja daripada rumah. Jadi biasanya kelazimannya ialah setiap majikan dia akan memberi panduan macam mana cara untuk bekerja di rumah. Kita pun tak boleh jawab secara pukal sebab setiap institusi, jabatan, syarikat dia dah ada panduan yang tertentu. Contoh kata macam Aiman kata masa tu nak sidai kain. Mungkin setengah majikan dia ikut betul-betul peraturan. Pukul 8 sampai pukul 5, pukul 12 hingga pukul 1 bagi rehat ataupun 1, 2 bagi rehat. Jadi kita sebagai pekerja kena patuh lah. Kita tak boleh pula antara tu pergi kedai lah, lepak. Tak boleh lah. Sebab itu peraturan. Tapi setengah syarikat pula dia akan tengok pekerjaan orang tu. Contohnya, pekerjaannya designer. Dia tugas dia untuk design poster dan sebagainya untuk syarikat dia. Jadi, bos dia ataupun ketua dia bagi pada dia, hari ni kau kena selesaikan 10 design contohnya. Daripada pagi sampai petang. Yang penting apa sekarang ni? Yang penting siapkan design tersebut. Nak buat cara macam mana tu pun sambil menerap ke macam mana, buat kat kedai ke, itu bukan persoalan. Boleh. Sebab majikan nak mesti siap 10 poster pada hari tersebut. Jadi sebenarnya cara bekerja daripada rumah ni dia tak sama. Pertama, nature pekerjaan kita itu satu. Yang kedua ialah polisi yang sudah dibuat oleh jabatan kita, oleh majikan kita, oleh syarikat kita. Jadi kita kena ikut apa sahaja panduan yang dibuat oleh syarikat kita. Yang penting ialah sifat amanah yang ada kepada kita. Jadi tak bolehlah kerja daripada rumah, dia kata, kemudian ada polisi syarikat buat dalam tempoh 1 jam. Kalau syarikat panggil kena pergi balik ke pejabat, dia bagi 1 jam. 1 jam apa dah balik Terengganu dah. Contoh. Benda-benda macam itulah yang sebenarnya kita tidak amanah bila kita tak buat seperti mana kehendak syarikat yang kita sudah tentukan. Yang penting kerja siap. Jangan tak siap sudah. Nanti siap awak. Okey, baik Ustaz. Dia ada, kita bekerja ni Ustaz, ada kerja syarikat swasta, ada kerja syarikat kerajaan. Tadi sahabat kita ada satu soalan menarik bersama dengan Intan Zunina Abdul Razak. Ustaz, bagaimanakah mahu mengubah tanggapan macam mana sebut Ustaz? Stereotip. Setengah masyarakat bahawa pekerja swasta adalah lebih produktif daripada pekerja kerajaan. Sedangkan kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Ustaz. Saya tak berapa setujulah. Sebab kita pun tak boleh bahagikan. Bila kita kerajaan ni macam lemah, swasta ni macam bagus dan sebagainya. Kerana fokus jabatan dengan syarikat ini tak sama. Kita ambil contoh lah, kerajaan yang bidang sektor kesihatan sebagai contoh. Kita tak sebut apalah, sektor kesihatan. Tugas utama dia ialah memberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Dia tak lihat kepada income, tak lihat kepada pulangan duit. Betul. Tapi syarikat swasta pula, dia lebih kepada revenue dia, kepada hasil dia. Memanglah nak bagi khidmat kesihatan, tapi bukan percuma. Bukan dengan harga yang biasa-biasa, harga yang sesuai dengan swasta. Jadi, sudah tentu cara bekerja dua entiti ini akan berbeza. Betul tak? Akan tidak sama. Dan sebenarnya, kalau kita sebut, dia bukan kerana kerajaan ataupun kerana swasta. Itu atas kita lah. Kita yang menentukan diri kita. Kita pun kadang-kadang tak adil. Tengok nurse keluar pukul 8.30, pukul 8 ada kat kedai. Pukul 8 ada kedai lagi. Sedangkan kita kena faham ada waktu anjal. Betul tak? Pukul berapa dia ada time dia. Kita kadang-kadang ni
sangka ni menyelubungi diri. Mesti ambil gambar. Dia lewat, dia tak buat kerja. Kadang tak ada kaitan pun. Dia kerja bukan klinik tu pun, klinik lain. Jadi kita sepatutnya masyarakat ni pun kita tak boleh buat perkara-perkara tersebut yang tak jelas. Bahkan kalau berlaku begitu, bukan dibuat secara viral begitu, mesti kena buat aduan secara bertulis dengan cara yang betul. Sebab kalau kita buat begitu, dia akan menimbulkan perasaan yang tak baik lah. Yang tak baik, salah sangka dan sebagainya. Jadi saya fikir bukan kerana swasta, bukan kerana kerajaan, ini atas diri kita. Dan saya lihat banyak sekali, ramai sekali pekerja-pekerja di sektor kerajaan sangat luar biasa. Dedikasinya, kecekapannya. Dan begitu juga kita tengok di sektor swasta yang luar biasa juga dedikasinya, semangatnya. Dan kita lihat juga akan ada kekurangan-kekurangan tentu yang bekerja di swasta, yang bekerja di kerajaan. Dia bukan faktor kerajaan atau swasta, de facto diri kita sendiri. Ustaz, saya seronoklah dulu waktu saya bekerja, Ustaz. Saya pun pernah bekerja juga di ofis. Tapi meriahnya, Ustaz, sebab kat ofis kadang-kadang ada jualan. Kadang-kadang ada orang jual tudung, ada orang jual kuih-kuih nak raya sebelum ni kan. Macam-macam kuih ada. Orang kata kerja-kerja part time lah, Ustaz. Sambil-sambil kita ada waktu-waktu rehat tu kita boleh kerja, kita boleh jual kat kawan-kawan kita. Betul. Boleh ke tak sambil-sambil kita bekerja di ofis tu, kita jual barang-barang tu, boleh ke, Ustaz? Sebenarnya secara jujur tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma yang ada masalahnya ialah bila kita gunakan waktu pejabat. Itu masalah. Ataupun memang syarikat kerja tu keluarkan kuih, kita jual kuih pula. Okey. Seolah-olah kita memintas daripada apa yang syarikat kita buat, kepentingan syarikat kita. Itu kita kena tengok. Tapi bagi saya, kalau sekadar waktu rehat, mana nak raya haji pakai kuih juga. Katalah contoh kuih lah. Kata ni ada serunding untuk tapi kita ambil waktu rehat, waktu yang bukan waktu kita bekerja. Saya fikir ini tak ada masalah. Dan kita buat itu bukan sampai mengganggu pekerjaan kita. Tapi awas, ada orang buat dia bekerja tapi dia online sepanjang masa. Dia ada perniagaan dia tapi dia online. Pukul 8 ke, pukul 9 ke. Saya rasa ini sangat tidak wajar kerana kita menggunakan waktu pejabat kita, fokus kita. Itu yang saya katakan patut siap 1 jam jadi 2 jam. Pakai perintah syarikat, Ustaz? Pakai perintah syarikat tu satu hal lagi, satu isu lagi. Yang patut 3 jam jadi besok. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan pekerjaan dia sendiri, bukan yang dia bekerja dengan syarikat. Saya rasa perkara itu harus dielakkan kerana dia soal kembali kepada keberkatan tadi. Kita nak apa yang kita dapat, tak kiralah 1,500 ke 2,000 ke 25,000 ke, berkat. Maknanya hasil kita, pekerjaan kita, gaji kita itu berkat. Itu yang paling penting bagi kita. Paling penting. Nak beli serunding tak? Nak beli serunding, waktu rehat lagi saya jual. Macam tu boleh, Ustaz? Betul, boleh. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini, Ustaz ya. Kadang-kadang ialah saya pun pernah bekerja, Ustaz. Kadang-kadang kita ni majikan kita mengarah kita bekerja di luar kawasan ataupun outstation ini. Ini yang jadi masalah ni kadang-kadang, Ustaz. Kadang-kadang kita dapat allowance yang diberi itu kadang-kadang kita rasa tak sepadan apa yang kita diberikan. Jadi keikhlasan tu tak ada dalam hati. Kadang takkan banyak ini aku dapat, dan kadang banyak kereta aku tak lepas. Jadi nak makan lagi. Macam mana pula? Jadi itu soalan saya. Apakah boleh kita merungut dengan apa yang dah diberikan kepada kita, tidak ikhlas tugas kita ke, atau bagaimana, Ustaz? Bolehkah kita bersikap tidak ikhlas, dan apakah ini yang dikatakan kerja, ibadah dan amanah ini, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, soalan yang baik. Saya nak jawab soalan ni dengan saya nak buat kisah seorang sahabat. Namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang zuhud, dan ketika peristiwa ni berlaku, usianya sudah lanjut. Jadi satu hari Abu Darda ni dia tanam pokok tamar, pokok kurma, dan ada orang lalu. Orang kata pada Abu Darda, wahai Abu Darda, usia kamu dah lanjut, macam tak berapa nak sempat
pokok ni nak buah, kamu dah tak ada. Begitulah lebih kurang perbualannya. Yang menariknya, Abu Darda jawab begini. Dia kata, apa salahnya jika saya mendapat pahala walaupun buah itu dimakan oleh orang lain? Apa yang boleh kita pelajari daripada hadis ini, dan kita nak kaitkan persoalan daripada Tuan Umar tadi. Sebenarnya kadang-kadang benda yang kita buat itu dia tak akan ada pulangan pada kita. Macam tadilah contoh, dia bekerja, allowance-nya tak banyak, tapi sebenarnya tak boleh salahkan allowance sebab kita dah ada kontrak. Kita dah tahu allowance tu banyak ni. Tapi biasalah manusia ni, dia dalam tak banyak ni, sikit sangat ni. Tapi itu sebenarnya yang kita sudah persetujui dalam kontrak kita dengan majikan kita. Jadi maksud saya ialah, kalau kita nak ambil kisah Abu Darda tadi, kita buat tu kadang-kadang hasil tu tak dapat pada kita. Contohnya yang tadilah, kita outstation tadi, memang dari sudut pulangan duit tu tak nampak. Tapi insya-Allah kita ada pulangan lain. Pulangan kita buat kerja di luar, kita sanggup tinggalkan keluarga kita, dan kita ikhlaskan niat kita. Jadi bila kadang-kadang ada perasaan ni, ada kata tu tidak ikhlas, tak. Kita boleh baik, dia manusia biasalah kadang-kadang tak puas hati, tapi kita boleh betulkan balik. Ini syaitan ni hasut aku, daripada aku kontrak dah memang dah aku setuju ni jumlah ni, sehari RM30 ke sehari RM60, kita boleh betulkan balik. Sebab jangan kita kata bila seorang pekerja yang cemerlang ni, dia tak semua positif. Ada manusia, ada waktu-waktu ni dia rasa lemah, hujung-hujung bulan belum dapat gaji, lemah sikit lah jiwanya. Baru dapat gaji tak fikir pula macam tu. Jadi ini sesuatu yang kita lalui, kita cuba muhasabah, kita cuba nilai diri kita. Ialah kalau kita fikir positif, orang lain allowance ni tak ada, kita kurang-kurang gaji ada. Orang lain kat luar gaji kerjaan pun tak ada. Betul tak? Betul. Bila berlaku COVID-19 ni, berapa ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Maka di situ mungkin akan, insya-Allah akan timbul kepada kita nilai syukur kita. Dalam kekurangan itu sendiri pun ada benda-benda kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau pada orang diuji dengan tak ada kerja, kita masih ada kerja. Masih ada kerja. Ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, kita nak tanya doa. Kalau kita bekerja ni, ada tak doa dia? Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, ibadah, kerja, ibadah dan juga amanah, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, dalam kita bekerja ni kadang-kadang kita terleka, ataupun kita rasa besar diri, rasa hebat dan rasa kita je yang baik. Jadi bagaimana kita nak supaya kita, orang kata, dapat cool down balik kan, dapat sedar diri? Ada tak doa-doa yang boleh kita amalkan Ustaz? Dalam kehidupan kita ni, satu perkara yang mesti kita sentiasa ada ialah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah antaranya ialah doa kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah doa ni satu perintah yang jelas disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada satu doa yang Nabi ajar kepada seorang sahabat, dan ajaran ini untuk kita semua. Nabi kata, jangan kamu tinggalkan selepas solat kamu selesai solat untuk kamu bacakan doa ini, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 perkara yang Nabi ajar pada kita. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah saya supaya saya sentiasa ingat kepadamu. Jadi perkataannya a'inni, bantu saya. Jadi kita ingat ni bukan kerana hebat kita, kan Allah Ta'ala tolong. Allah bantu. Bantu Ustaz Bantu, Allah Ta'ala bantu kita. Ala zikrika wa syukrika. Dan juga bantu untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Rupanya untuk bersyukurnya Allah Ta'ala bantu juga. Datang perasaan untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sifatnya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, hanya sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur ni tak ramai. Macam juga orang yang berterima kasih tak ramai.
kita bantu orang, tolong orang pun, jangan mengharapkan balasan. Walaupun patut dia balas, terima kasih. Tak boleh. Terima kasih pun tak. Terima kasih pun tak. Manusia begitu. Pun tak. Pernah disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, Nabi Isa AS itu diberi oleh Allah mukjizat menyembuhkan penyakit kulit yang bahaya, sopak. Penyakit sopak. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya, Nabi Isa ni dia ada satu klinik. Macam kalau kita sekarang ni, satu klinik lah. Jadi dengan izin Allah semua masuk klinik dia, Allah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada 10 orang tu, hanya mungkin seorang atau 2 orang saja yang terima kasih. 8 orang, 9 orang keluar begitu je, sembuh keluar begitu je. Bayangkan, penyakit yang bahaya sembuh pun nak ucap terima kasih pun tak ada. Jadi banyak dalam hidup ni, orang ni dia susah nak melafazkan terima kasih. Syukur pun kena bantu. Syukur kena bantu, Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala bantu. Dan ini akhlak yang baik. Yang ketiganya Nabi SAW sebut, wa husni ibadatik. Dan Allah Ta'ala bantu saya untuk perelokkan ibadah saya. Dan kita sebut di awal tadi dah Ya. Kerja itu adalah sebahagian daripada ibadah. Maknanya Allah bantu kepada kita untuk kita perbaikkan ibadah kita. Ibadah kita. Sebab pekerjaan ni, buat kerja ni dia satu ibadah sampai ke hujung nyawa kita. Dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yaqum hatta yughrisaha falyughrisha atau kama qala. Kata Nabi, jika nak berlaku kiamat dan pada kamu tu ada fasilah, ada pokok yang kecil itu untuk pokok tamar, ketika itu kamu bongkokkan diri kamu untuk tanam. Kiamat nak berlaku dah ni. Kalau boleh, kata Nabi, jangan bangun lagi, tanam dulu. Padahal lepas tanam, kiamat dah. Maknanya tak ada hasil. Tapi bukan pada hasil tu. Nabi fokus kepada pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Jadi tak timbullah kadang-kadang orang yang hampir-hampir umur pencen ni, dia jadi lemau sikit. Saya tak lama dah nak pencen. 6 bulan lagi nak pencen. Dan begitulah pekerjaan saya. Sebenarnya kalau ikut semangat dalam hadis tadi, tanam kurma, anak kurma tadi, patut tak boleh begitu. Sebab kita bukan tengok bila dah pencen tu slow. Itu pekerjaan kita. Kita buat dengan cara terbaik. Justru itu orang yang kerja semangat ni, kita tengok sampai ke pencen pun dia kerja terus kuat. Padahal usaha nak pencen dah. Sebab dia melihat ini adalah bentuk pekerjaan, satu bentuk ibadah yang Allah Ta'ala akan beri balasan sebenarnya di akhirat nanti. Dunia adalah gaji, allowance begitu. Tapi ini berbentuk sementara. Kita yang nak ni sampai akhirat nanti dengan pekerjaan kita dahulu. Kita bantu orang, kita tolong orang, bantu keluarga orang, buat itu, buat ini untuk syarikat, untuk negeri, untuk negara. Itu sebenarnya pembalasan yang sebetulnya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahuakbar. Inilah dia, dalam kita nak bekerja ni, tak perlu kita lihat ke apa yang nak jadi tu. Buat je kerja tu elok-elok dulu. Baik, sahabat kita, Rahimah Saud, setiap kerja yang kita lakukan adalah ibadah. Islam telah memberi garis panduan kerja, antaranya beramanah. Bagaimana seorang pekerja boleh istiqamah, beramanah, sedangkan dia dikelilingi oleh manusia yang sentiasa ingin bengkok dan menipu? Bagaimana Ustaz nak istiqamah? Istiqamah ni satu perkataan yang luar biasa. Terjemahan ataupun huraian istiqamah ni di antaranya ialah istaqamu ala faraidillah. Kita sentiasa istiqamah perkara yang difardukan oleh Allah. Bukan solat fardu saja, bukan puasa fardu saja, tapi benda-benda yang Allah Ta'ala fardukan, wajibkan kepada kita. Dan bila kita bekerja, kita akan dilingkungi dengan orang yang pelbagai. Masa itu kita ni ibarat kita ni macam seekor ikan berada di laut. Begitulah kiasan yang mudahnya. Walaupun apa berlaku, kita tak akan ada pengaruh. Masin tu masuk ke dalam diri kita. Bunyi macam satu benda yang payah, tapi sebenarnya tidak payah. Dia akhirnya pergi, kita ni
atas iman kita. Atas iman kita. Justru itu perkataan istiqamah ni dikaitkan dengan iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqamah. Maksudnya di sini ialah ada hubungan yang rapat di antara iman ni dalam hati ni dengan istiqamah. Dan kita, asas kita mudah saja. Kita bekerja kerana Allah dan kita mengikut peraturan-peraturan. Kawan ni pelbagai, kita berkawan dengan orang dan sebagainya. Tapi dia tidak boleh mempengaruhi kita sehingga kita melanggar sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Melanggar sama ada ketetapan yang Allah Ta'ala, benda yang boleh, benda tak boleh, ataupun ketetapan polisi syarikat kita. Dia akhirnya pergi kepada keimanan kita. Iman kita. Kan itu tadi kita sebutkan doa tadi. Ya. Ialah kita boleh jaga diri kita, sentiasa ingatkan diri kita. Tapi nusrah, bantuan daripada Allah itu kita kena pohon. Maknanya kalau dalam doa yang lain kata, Ya Allah, berikanlah pada saya istiqamah dalam bekerja. Janganlah saya terpengaruh dengan kehidupan dunia, dengan sorukan itu, ini dan sebagainya. Kita boleh terus kepada Allah sebab kita nak supaya Allah bantu kita, Allah Ta'ala tolong kita. Baik Ustaz, sahabat kita Marsrifah Nur Jamain, apakah kesan pada prestasi kerja dan kesan pada keluarga sekiranya pekerja itu tidak amanah ketika sedang bekerja? Ada kesan tak Ustaz? Yalah, bila dia berlaku beberapa perkara lah bila kita tidak amanah. Pertama, hati ni dia takkan tenang. Ketenangan ni bukan benda boleh dibuat-buat. Boleh buat, nampak tenang tapi tak tenang pun. Hati macam-macam fikir dan sebagainya. Jadi kita buat dengan yang betul ni, kita amanah ni dia akan memberi ketenangan kepada kita. Dan begitu juga soal rezeki yang halal ni, kita tak boleh buat perkara-perkara yang mengganggu keberkatan rezeki kita. Salafus salih, orang dahulu bila suami dia nak pergi bekerja, antara pesan mereka kepada suami mereka, kata mereka begini, ittaqillaha fina fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Dia pesan kat suami dia ni, salafus salih, orang dahulu. Dia kata, bang, takwalah pada Allah. Kerja pun kena letakkan takwa kepada Allah. Sebab kalau kamu pergi bekerja tiba-tiba tak dapat rezeki, kami boleh sabar hari tu, tak ada makan, kami boleh sabar. Tapi kami tak boleh sabar di atas neraka Allah. Oh, Masya Allah. Jauh kan dia pergi kan. Maknanya orang-orang dahulu, isteri-isteri zaman dahulu dah berikan contoh yang baik, pesan kepada suami dia. Maknanya ini peranan penting keluarga juga, supaya apa pun cari rezeki yang halal. Baik. Jangan pula isteri kata kok mana ban, buatlah macam mana ban, dapat asyik dapat duit. Yang penting kita beli holiday. Kita holiday, beli rantai. Beli rantai balik. Itu tak boleh. Itu bersalahan dengan semangat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam kita melihatkan topik ini Ustaz, apakah poin-poin utama yang boleh kita rumuskan dalam perbincangan kita pada hari ini Ustaz untuk kita amalkan? Sebenarnya di antara perkara yang perlu kita beri perhatian ialah kita kena letakkan bahawa pekerjaan ini adalah sebagai satu ibadah. Dan kalau kita sebut ibadah, kalau kita sebut solat sebagai contoh, kita nak buat yang terbaik. Betul tak? Betul Ustaz. Solat yang terbaik, puasa yang terbaik. Sebab dia ibadah. Jadi pekerjaan pun begitu juga. Kerana pekerjaan kita ini adalah ibadah, kita buat dengan yang baik. Yang kedua, kita kena jauhi segala bentuk perkara-perkara sumber daripada sumber yang haram. Sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah kita kata wang apa tadi, wang kopi lah, rasuah, apa istilah pun. Sebab kenikmatan itu sangat sementara, tapi akan mengganggu ketenteraman hati kita, keberkatan hidup kita, dan pasti sekali di akhirat. Dan yang ketiga, kita kena istiqamah untuk sentiasa memperbaiki pekerjaan kita sampai ke tahap yang terbaik. Yang penting kaf baro, kaf ta'alif nun, iaitu keberkatan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh mengimamkan doa kita Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof atas penjelasan topik kita pada hari ini. Dan para penonton, esok temu janji kita, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, tinggalkan yang sia-sia, bersama dengan moderator Dak Yakim dan juga panel Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Terima kasih kepada para penonton. Saya Daya Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Terima kasih banyak Ustaz. Minta maaf Ustaz ya. Kembali.